Okey. So hari ni cikgu nak ulang semula tentang bahagian faedah mudah dan juga faedah compound. So kita ada dua formula. Formula yang pertama adalah I sama dengan PRT. So I adalah faedah, P prinsipal, R kadar faedah, T masa dalam tahun. Okey. Kita tengok contoh yang pertama. Encik Zahid menyimpan sebanyak 3,000 di sebuah bank dengan kadar faedah 2% setahun. Berapakah faedah yang akan diperoleh Encik Zahid selepas 3 tahun? Okey. Jadi P adalah 3,000. R adalah kadar faedah. So kadar faedah kita adalah 2% bersamaan dengan 0.02 dalam perpuluhan. Okey, T tempoh. Tempoh masanya dalam tahun. So dia simpan selama 3 tahun. Jadi T adalah 3. Okey, macam mana nak tahu soalan ni? Perlu guna formula I sama dengan PRT ataupun formula MV. Okey. Beza dia adalah kalau disebut faedah compound, baru kita akan guna MV. Kalau tidak dinyatakan di compound, so maknanya kita akan guna I sama dengan PRT. So first kali kena tahu P tu nilai apa, R tu yang mana, T yang mana. Okay, so kita senaraikan dah. Jadi formula dia, kita nak selesaikan 3,000 darab. Okay, untuk kadar faedah, kalau awak tulis 2%, tak salah. Tak salah pun. Okey. Tapi dia akan takut awak silap bila awak ganti nilai dalam kalkulator, awak akan tekan 2 saja. Okey, jadi sebab tu kita akan tulis dalam nilai perpuluhan. Maknanya kita akan tukar terus. Kalau awak tak tulis nilai perpuluhan, awak boleh tulis 2%. Boleh. So nanti tekan kalkulator mesti tekan 2%. Jangan tulis 2% tu. Tulis tu tak ada masalah tapi nak takut tukar kepada dalam kalkulator nanti silap. So saya sarankan untuk kadar faedah mesti tukar kepada perpuluhan. Okey, darab dengan 3. Jadi nilai dia 3,000 darab dengan 0.02 darab 3. So kita akan dapat RM180. So itulah faedah dia. Okey. Kita pergi soalan nombor 2. Faham ke ni? Faham. Faham. Kalau awak kurang jelas dekat bahagian mana-mana, tanya, boleh tekan simbol raise hand tu ataupun tanya dekat chat ke, ataupun buka mic je tanya. Okey. So kita tengok soalan yang kedua. Okey. Cik Tan menyimpan. Okey, cikgu baru nak sebut. Okey. Cik Tan menyimpan wang sebanyak RM6,000 di sebuah bank selama 2 tahun. Hitung kadar faedah yang diberi oleh bank jika dia menerima jumlah faedah sebanyak RM420. Jadi dekat sini faedah telah diberi. Ini nilai faedah. So jadi, saya padam ini. Okey. Dia sebut dekat sini faedah. Tidak ada perkataan di compound. Bermakna apa orang panggil ni? Kita guna I sama dengan PRT lah. So kita punya I kita dah ada 420. Suku tahun tu berapa? Suku tahun tu maknanya 1/4 daripada 12. Suku kan? Suku adalah 1/4. So 1/4 daripada 12 berapa? 3 bulan. Suku tahun. Maksudnya 3 bulan pertama itu kita panggil suku tahun. Itu maksud dia.
Okay, saya sambung soalan ni. So kita ada P 6,000. Kemudian R tak ada. R tu yang kita kena kira sebab dia suruh kira kadar faedah. So R tu kita akan kira. Kemudian T. T selama 2 tahun. Jadi kalau kita gantikan nilai, kita ada 6,000 darab rate, kan, kadar tu tadi. Tak ada nilai, tak tahu kan, so simbolkan dengan R. Kemudian darab dengan 2 sama dengan 420. Sebab dekat sini soalan ni jumlah faedah telah diberi. Jadi untuk selesaikan R, so kita akan selesaikan, maknanya 420 bahagi dengan 6,000 darab 2. Okay, selesaikan menggunakan kalkulator. Jawapan yang awak akan dapat dalam kalkulator adalah 0.035. Okay. Kadar faedah kan? So kadar faedah kita tulis dalam bentuk peratus. Jadi kita tukar dia, kita darablah dengan 100, jadi kita dapat 3.5%. Okay. Soalan seterusnya, soalan seterusnya. Okay, nombor 3. Encik Raju menyimpan sebanyak 5,000 di sebuah bank dengan kadar faedah 3.2%. Berapa tahunkah dia perlu menyimpan wangnya untuk memperoleh jumlah faedah sebanyak 640? So dekat sini I dah ada 640. P principal 5,000. Okey, simpan kadar faedahnya 3.2% bersamaan dengan 0.032. Okey, T tak tahu. So T yang kita nak cari, kita ganti nilai dalam formula 5,000 principal darab dengan kadar faedah 0.032 darab dengan T. Simbolkan dengan T sama dengan 640. Jadi nak dapatkan nilai T, okay, T sama dengan 640 bahagi dengan 5,000 darab 0.032. Ini pemudahkan, awak akan dapat jawapannya adalah 4 tahun. Okay. So ini kalau soalan yang tanya selain daripada faedah. So kalau lah katakan soalan tu dia nyatakan faedah berapa. Kemudian dia bagi kadar, dia bagi tahun. Okay, berapakah sebenarnya wang yang disimpan? So awak guna kaedah yang sama juga. Awak gantikan semua ni maklumat yang ada dalam formula I sama dengan PRT. Okay, kalau kita nak cari principal, maknanya kita akan cari P sama dengan I bahagi RT. Kalau daripada ni formula asal so maknanya kalau kita nak cari R, kita nak cari kadar faedah, kita akan guna formula I bahagi P darab T. Kalau kita nak cari nilai T tahun berapa tempoh, I bahagi P R. Okay. Formula yang ketiga ni, 1, 2, 3 ni, okay, tak perlu hafal. Sebab awak boleh dapat daripada formula asal. Okay, tak perlu hafal pun. Nak cari kadar tu formula dia apa, nak cari tahun berapa, tak payah. Awak perlu hafal, boleh tahu hafal yang ni je. I sama dengan PRT. Jadi mana nilai yang tak ada, yang kita nak cari, kita ganti dulu maklumat yang ada. Okey, jelas kan? So ingat kalau dia tanya faedah saja. Dia tak nyata faedah compound. So dia adalah formula I sama dengan PRT. Dan ingat T mesti tahun. Kalau dia kata dia simpan dalam tempoh 18 bulan, kena tukar nilai 18 bulan tu kepada berapa nilai dia dalam tahun. So 18 bulan bersamaan 1.5 tahun. Sebab 1 tahun 12 bulan.
Bermakna kalau 18 bulan, 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan sama dengan 1.5 tahun. Okay. So, kita pergi kepada faedah compound. Okay. Ini faedah compound. So, ini formula. Okay. So, kalau faedah compound, MV adalah nilai matang. Okay, nilai matang adalah nilai prinsipal tambah dengan faedah yang terkumpul. Okay, P prinsipal, R kadar faedah dalam tahun, N bilangan faedah yang dikompaun dalam setahun, T tempoh dalam tahun. Okay, tengok soalan yang pertama. Encik Fauzi menyimpan 13,000. Sorry ya, soalan ni disengit sikit. Pada awal tahun di sebuah bank dengan kadar faedah 5% setahun. Berapakah jumlah wang simpanan Encik Fauzi pada akhir tahun itu jika faedah dikompaun setiap setengah tahun? Okay. So nilai P adalah 13,000. Nilai R, kadar faedah dia 5%. Sama dengan 0.05. Okay. Nilai T. Nilai T tak ada, tapi dia kata kita nak jumlah simpanan pada akhir tahun itu. Maknanya disimpan awal tahun, akhir tahun. Jadi tempohnya 1 tahun. 1. Okay. Berapa kadar dikompaun? Dikompaun tu nilai dia nilai N. Okay, berapa kali dikompaun setiap setengah tahun? Setengah tahun bermakna 6 bulan. 6 bulan sekali dikompaun. Maknanya dalam setahun, dia akan kompaun sebanyak 2 kali. Maksudnya dia simpan duit masa bulan 1 sampai bulan 6, dia akan faedah tu diberi sekali, dikira. Lepas tu hujung tahun pula kira lagi sekali. So setahun tu tempohnya 2 kali. Okay. So MV sama dengan mana formula tadi? Okay. Prinsipal 13,000. Darab 1 tambah R 0.05 per nilai N. Nilai N kita 2. Okay. Kuasa dengan 2 darab nilai T 1. Okay. Siapa ada kalkulator? Boleh kira? 13,000 darab dengan 1 tambah 0.05 bahagi 2 kuasa dengan 2. Berapa jawapan? Siapa kira? Kalkulator. Mana ya jawapannya? Sekejap. Aku cari jawapan. Satu tiga, dapat 1,3. 1,3 berapa tu? Mana? 1,3,658.12. Hampir tapi macam kurang tepat. Main-main 3 Kejap. Apa dia? Siapa kira tadi? Soalan ni kejap muka surat 20. Satu, tiga, 6, 5. Okey, bundakan. Betul lah tu, bunda. Bunda kepada sen. Sen ada 2 kan, 125 sen tu akan jadi 1,3,658 point. Okey, betul. 1,3. Bunda. Sen kat belakang tu 2.
Dua tempat perpuluhan. Okay, soalan nombor 2. Okay, baru jumpa jawapan. Okay, nombor 2. Encik Chandran mendeposit RM16,000 dalam akaun simpanan di sebuah bank yang memberi kadar faedah 45%. Setahun dan dikompon setiap 2 bulan. Kalau setiap 2 bulan, dalam tempoh setahun, berapa kali dia akan simpan? Dia akan dikompon. So kita ada 12 bulan. Bahagi dengan 2, maknanya dalam 1 tahun tu, dia akan dikompon sebanyak 6 kali. Okay. Okay. A, cari jumlah wang simpanan Encik Chandran pada akhir tahun kedua. Okay, kalau pada akhir tahun kedua, bermakna T dia akan jadi 2. N masih sama, kadar faedah dia 45% kan, so 0.045. Prinsipalnya adalah 16,000. PRTN. Okay. So kita kira A, kita nak jumlah wang simpanan. Jadi MV sama dengan 16,000 darab 1 tambah R bahagi nilai N 6 darab 2. Okay, 6 darab 2. So kira berapa? Saya pun kira ni. Tambah siapa dapat dah jawapan berapa? RM17,500 point bunda. 91 tu bunda kepada 2 tempat perpuluhan. So dia akan tinggal 91 je. 036 tu tak payah. Yes. Okay. So jawapan dia. Soalan yang kedua. Tak muat saya pada ni. Soalan yang kedua. Cari jumlah faedah compound yang diterima oleh Encik Chandran. Berapa faedah compound? Kita tolak je lah. So kita dah ada dah nilai MV ni, nilai yang maksudnya nilai duit yang disimpan tambah dengan nilai faedah yang didapat. So kita nak tahu berapa faedah yang didapat yang dikompang, kita tolak je lah. Jadi nilai dia 17,500.91 tolak duit asal 16,000. So faedahnya I kan faedah. Okay. Ataupun tak ada simbol lah. Faedahnya akan dapat bahag tolak akan dapat tolak dengan 16,000 dapat 15,00.91. So faedah yang dapat adalah kenapa 15? Okay, tu jawapan tadi. Kejap, kenapa Mia salah tu. Jawapan dia 1,500.91. Lebih sifar awak buat. Okay, ni jawapan dia. Okay. So, 2 contoh yang cikgu tunjuk yang ni, faham tak? Kalau dekat sini, 2 bulan, setiap 2 bulan. Awak kena faham yang tu lah, setiap 2 bulan bermakna 12 bulan tu awak bagi dengan 2. So, dalam 1 tahun tu, 6 kali. Okay. Kalau dia kata suku tahun, dia akan jadi 4. N dia akan jadi 4. Kenapa 4? 12 bahagi dengan suku tahun tadi 3 bulan kan. So bahagi dengan 3, so akan dapat 4. So N dia sama dengan 4. Kalau dia kata dikompon setengah tahun, setiap setengah tahun bermakna
N dia akan jadi 2 kali. Dalam setahun 2 kali dia compound. Okey. Jelas tak? Ada nak tanya tak? Okey. Oh tak apa. Okey. So, nak sambung contoh lagi ke ataupun okey jap. Sebelum tu ada satu saya lupa. Saya nak tunjuk ni lagi satu. Okey yang ini. Satu, dua. Oh silap. Yang ni. Okey. Yang ini Okey. Okay, cikgu nak tunjuk contoh ni. Satu contoh. Okey. Wang yang disimpan, jumlah wang yang disimpan adalah 100,000. Kadar faedah setahun adalah 2% setahun. So dalam masa simpanan yang disimpan tu disimpan selama 5 tahun. So kita nak tengok dekat sini pengiraan kalau kita guna I sama dengan PRT dengan kita guna formula MV. Okay, sebenarnya dia MV tu adalah ringkasan formula yang telah diringkaskan daripada formula I sama dengan PRT. Maknanya kita nak cara shortcut untuk dapatkan faedah yang dikompau. Okay, so kalau kita kira sama dengan saya masih lagi belum kira soalan ni. So kalau kita ada yang pertama, dia kata tahun pertama disimpan 100,000. Jadi untuk faedah yang tahun pertama dia dapat, dia akan dapat faedah 2,000. Okay, sebab simpan 100,000 kan. Jadi tahun kedua, duit faedah tadi, dia tak keluarkan. Simpanan ni kita simpan, kita tak keluarkan. Jadi asal 100,000 tambah dengan 2,000, kita akan ada dalam bank 100,000, 102,000. Okay, 102,000. Okay, so sekarang ni kalau kita nak kira baki ataupun faedah pada tahun kedua, kita dah tak kira prinsipalnya 100,000. Kita akan ambil kira prinsipal yang baru iaitu 102,000. So darab dengan 102,000 tu 0.02 darab 1. 1. Kenapa 1? Pada tahun tu. Okay, sebab kita tak guna daripada tahap 100 yang pertama tu. Kita guna tahun yang kedua punya nilai. So kita akan dapat nilai dia adalah 2040. Okay, jadi untuk tahun ketiga, duit masih belum dikeluarkan lagi. Masih terkumpul. Jadi tadi 102,000 tambah dengan 2040 pula. Okay, faedah baru kan? So jadi nilai dia akan makin banyak. Kita kira pula faedah pada hujung tahun ketiga. So kita akan darab 0.02 darab dengan 1 tahun itu. Jadi nilai yang kita akan dapat 2080.80. Okay, 80 sen. Jadi tahun keempat hasilnya akan jadi 104,040 tambah faedah baru. Nilainya akan jadi 106,12080. 0.80. Okay, darab pula. Sekali lagi. Okay, faedah pada tahun, kadar faedah pada tahun tu darab dengan 1, nilainya akan jadi 2122.42. Okay. Nilai baru, kita akan ambil nilai ni, tambah dengan nilai ni nilainya adalah 108,243.22. Okay, darab dengan kadar faedah, darab dengan 1 tahun, nilai dia akan jadi 2164.86. Okay, saya tolong kirakan pada awak. Jadi, kita nak tahu jumlah simpanan. Okay, jumlah simpanan yang kita simpan. Jumlahnya adalah nilai yang ini 10. Alamak, kenapa pula dihilang ni? Kejap.
Okay, bagi ada. So 108,243.22 tambah 2164.86. Saya tolong kira bagi pihak awal. Jadi nilai ni akan dapat 110,408.08. Jadi jumlah simpanan ni adalah jumlah yang dah terkumpul tahun kelima ni tambah dengan faedah hujung tahun. So ini baki akhir. Okay, baki akhir. Untuk faedah compound, kita akan tambah semua faedah. So dia dah simpan 5 tahun. So faedah dia, okay, tambah semua sekali di ujung sebelah kanan ni. Nilai adalah 10,408,408 sen. Okay. Jadi kalau awak tengok dekat sini, faedah, okay, kalau kita nak cari faedah di compound, nak guna I sama dengan PRT boleh. So cara dia macam ni. Tapi kita akan ambil masa yang panjang. Okay. Kita nak faedah kan, faedah ini. Tapi kalau kita nak cari apa lagi? Jumlah simpanan, okay, berapa jumlah simpanan? Jawapan dia yang ini. Ini yang kita kira MV yang kita dapat. Inilah MV. Okay. So tengok ini cara I sama dengan PRT. Kita tengok contoh cara yang kedua di bawah. Kalau kita terus masukkan dalam formula MV sama dengan tadi dia simpan 100,000. Okay. I pula dah 1 tambah 0.02. Setahun dia akan compound sekali. Maknanya setiap tahun dia compound. Okay. So nilai N dia adalah 1. N1 darab dengan T selama 5 tahun. Nilainya kalau awak tekan kalkulator, awak akan dapat 110,408.08. Tengok. Sama kan? Dekat sini. Okay. So sebenarnya faedah di compound ni sebab faedah tu dia faedah yang dia terkumpul. Okay. Tahun pertama dia simpan, dia tak keluarkan duit. Faedah pun dia tak keluarkan. Jadi tahun kedua tu faedah tu dah jumlah duit simpanan makin bertambah. Hujung tahun tu lagi dapat lagi faedah. Faedah tu dia tak keluarkan juga. Dia simpan lagi. So dia akan carry forward. Maknanya dibawa ke hadapan pada tahun depan. So jumlah simpanan dia semakin bertambah. Okay. Kalau ditanya soalan apa nilai faedah compound sahaja. Faedah saja dia nak. So nilai I sama dengan MV tolak prinsipal. So MV tadi 110,408.08 tolak dengan prinsipal asal, duit simpanan asal. So nilai dia akan dapat 10,408.08. So yang ini sama dengan yang ini. Faedah compound. Okay. Saya harap semua pelajar dapat bezakan soalan yang memerlukan formula I sama dengan PRT dan juga formula MV. Okay, jadi kalau ingat kalau dia kata compound, ada perkataan compound, kita guna MV. MV sama dengan P darab 1 tambah R per N kuasa N darab T. Okay, cikgu harap semua jelas, semua faham. Kalau rasa masih lagi kurang faham tentang macam mana nak kira faedah, okay, tak kisahlah faedah mudah ke, faedah compound ke, boleh PM cikgu. Okay, kejap lagi saya akan bagi latihan tambahan. Saya nak tengok awak boleh jawab tak sendiri tanpa bantuan saya. Okay. Sebelum kita stop, okay, saya akan bagi link kehadiran.